لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dapat kita bersua kembali ke dalam bicara tauhid pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, insya-Allah kita akan sambung bicara tentang kalimah la ilaha illallah yang menjadi teras kepada tauhid kita kepada Allah. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Iman yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Dan rasa malu itu adalah satu cabang daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu hadis sahih. An-Nawawi Riyadhus Shalihin nombor hadis 683-2010. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tadi disebutkan tentang iman paling utama ialah la ilaha illallah. Kita telah dengar, kita telah tahu, dalam banyak-banyak cabang iman, la ilaha illallah tu yang tertinggi. Sebab tu kita bercakap tentang la ilaha illallah berulang kali. Kalimah ini sebenarnya kalimah yang kita kata mengesakan Allah dengan cara yang sebenar. Dalam kalimah la ilaha illallah ini, kita tengok terkandung antara nafi dan isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. Kalimah ini bukan kalimah yang biasa-biasa. Apa yang kita nak nafi, kita nak tolak tu apa? Kita nak isbat, nak sabit tu apa? Sekarang Rasulullah ada mengatakan, iaitu antara penghambaan yang paling tinggi kepada Allah ialah melihat diri sendiri. Setelah itu berfikir bahawa semua yang berlaku pada diri kita, zahir dan batin, adalah dengan izin Allah. Dan Allah yang menggerakkan segala-galanya. Kalau Allah tak gerak kita untuk hidup, untuk melihat, mendengar, kita tak boleh gerak. Jadi Rasulullah kata, antara penghambaan yang paling tinggi di sisi Allah ialah melihat diri kita dan akal berfikir bahawa yang sedang berlaku kat atas diri aku ni adalah semua dengan izin Allah. Jantung nak mengepam, izin Allah. Darah nak mengalir, dengan izin Allah. Dan kemudian Allah berfikir bahawa Allah yang menggerakkan segala-galanya. Itu saja sifat penghambaan yang paling tinggi. Amal ibadat jatuh nombor 2. Lepas kita fikir, oh ni semua Allah yang gerakkan, Allah yang buat, Allah yang izinkan, barulah kita bergerak menuju melakukan amal ibadat. Tapi tanpa kita melihat diri sendiri sebagai permulaan. Lepas tu kita lihatlah makhluk-makhluk yang lain di sekeliling kita pun sama juga. Semua berlaku atas izin Allah. Hujan nak turun atas izin Allah. Pokok nak berbuah atas izin Allah. Burung nak terbang atas izin Allah. Semua Allah yang menggerakkan segala-galanya. Macam dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Padahal Allah yang mencipta kamu dan segala perbuatan kamu dan benda-benda yang kamu buat, dan apa yang kamu perbuat, Allah yang buat. Itu ayat Al-Quran, tuan-tuan. Sayyidina Ali ada mengatakan bahawa
Umar Al-Khattab ada pernah berkata, janganlah kamu terpesona oleh orang yang membaca Al-Quran. Bacaannya itu hanyalah ucapan, tetapi lihatlah kepada orang yang mengamalkannya. Mengamalkan maksud bacaan itulah. Saya ulang sekali lagi, jangan kamu tertipu oleh orang, jangan kamu terpesona oleh orang yang membaca Al-Quran. Bacaannya itu hanyalah ucapan, tapi lihatlah kepada orang yang mengamalkannya. Maksudnya Al-Khatib, Al-Iqtida, Al-Ilmu, Al-Amal, nombor 109 dan kitab itulah. Jadi kita tengok sekarang, La ilaha illallah ni ayat Al-Quran yang kita selalu baca, kita selalu sebut dengan lagu La ilaha illallah, macam-macam lagi. Tapi jangan kita terpesona sekadar bacaan itu, tapi lihatlah macam mana kita nak beramal kalimah La ilaha illallah ini. Itu yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat muliakan, kalimah La ilaha illallah ni kalimah tauhid, mengesakan Allah. Siapa yang mengucap kalimah ini, pertama dia Islam, yang kedua dia tak syirik. Dia selamat daripada syirik. Kalau dia mati, dia akan masuk syurga. Lepas tu kita ajar orang tengah nazak kalimah La ilaha illallah. Maksudnya supaya dia boleh sebutlah, dia tak sebut di mulut, sebut di hati. Tapi bila dia mengakhiri kalam dengan kalimah La ilaha illallah, Rasulullah kata dia akan masuk syurga. Ni, sekarang kita yang hidup ni, takkan kita nak sebut di mulut saja tanpa kita faham apa dia, tanpa kita rasa di hati kebesaran Allah. Rugilah. Tak sepatutnya kita buat begitu. Kita masih lagi boleh gerak. Bila kita sebut La ilaha illallah tu, bagus. Terjemahan dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Bagus. Itu bahasa Melayu. Tadi La ilaha illallah bahasa Arab. Apa makna dia? Apa maksud dia? Tiada Tuhan melainkan Allah tu apa erti dia? Nafi segala hak makhluk, isbat hak Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sifat 20 saya ulang balik. Ada 4 bahagian. Nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Baik. Sifat nafsiyah iaitu wujud. Satu sifat saja. Sifat salbiyah ada 5 sifat, iaitu sifat kesempurnaan atas wujud Allah. Wujud Allah ni sedia, qidam. Wujud Allah ni baqa, iaitu kekal. Wujud Allah ni bersalahan bagi segala yang baru. Wujud Allah ni qiyamuhu, berdiri sendiri. Wujud Allah ni wahdaniyah esa. Sifat salbiyah dia menyokong sifat nafsiyah wujud tadi. Jadi tak timbul persoalan tentang Allah. Bila kita sebut Allah saja, dia memang maha esa, maha sedia, maha kekal, bersalahan tak sama dengan makhluk, berdiri dengan sendiri. Itu esa, wahdaniyat. Jadi tak ada siapa kacau Allah lagi dah. Jangan siapa makhluk cuba cabar Allah. Sebab Allah telah lengkap dengan sifat kesempurnaan. Sifat salbiyah yang 5 itu dipanggil sifat kesempurnaan kepada zat Allah yang Maha Esa, iaitu wujud. Sekarang yang ketiga, nafsiyah, salbiyah, makni. Ni sifat 20 kan ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, ta'lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. 20 sifat yang kita mesti tahu. Sekarang kita dah faham sifat nafsiyah salbiyah, iaitu sifat keadaan zat Allah yang wujud, dan sifat salbiyah tu menyokong dia, menguatkan wujud Allah tu. Habis. Sekarang sifat makni, sifat 7. Kita nak kaitkan dengan kalimah La ilaha illallah tadi. Sifat makni ni sifat Allah. Tahu mana sifat ni? Ada pada kita semua. Ni sekarang saya duk kudrat ni. Kudrat maksudnya kuasa. Saya duk berkuasa ni, duk genggam tangan ni. Kalau Allah tak izin, jangan harap lah. Boleh lumpuh, boleh jatuh. Allah yang menggerakkan saya untuk menggenggam. Nampak? Tu tadi Rasulullah ada bersabda, penghambaan yang paling tinggi ialah lihat diri sendiri.
Saya tertentu berfikir bahawa Allah yang mengizinkan semua bergerakkan kita, kudrat kita, dan Allah yang menggerakkan segala-galanya, barulah kita boleh ada kudrat bergerak. Bukan kudrat kita. Kita tak ada kuasa, kita tiada berdaya, tiada upaya. Makhluk la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tolong faham tuan-tuan benda ni. Bila kita dengar azan, yang hari-hari dengar azan di sebuah masjid, hayya 'alas solah, apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya upaya. Tak ada daya tau. Bila tak ada daya, apa yang upaya kita? Kita tak berupaya untuk buat apa-apa. Habis duduk berjalan naik motor, kereta pergi surau, izin Allah. Allah yang bergerakkan kita pergi. Penceramah pun kata, tuan-tuan datang ceramah duduk ramai-ramai ni, Allah yang hantar tuan-tuan. Allah hantar. Kau naik motor, kau naik kereta, dia tak faham. Kita sebenarnya nak kaitkan dengan tauhid. Kalimah yang kita sebut tu bukan hanya sekadar di mulut, nak faham di fikiran, kaitkan dengan kata-kata Nabi tentang penghambaan yang paling tinggi tadi, dan kita kiaskan, kita menafikan, tak ada hak aku, ya Allah, aku nak bergerak ni, nak pergi surau masjid, balikan dengan izin kau ya Allah. Fikirlah macam tu sikit tuan-tuan, tolong. Nanti Allah akan buka mata hati kita, terasa kebesaran Allah. Allah yang membawa kita ke surau, Allah yang membawa kita ke masjid, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menggerakkan kita untuk itu, untuk ini. Itu tuan-tuan, sifat kudrat ini sifat Allah yang Allah letak sekejap pada kita. Bukan dia bagi terus, dia tak bagi terus kudrat nak ambil kau kuasa, buat ikut suka. Tak, dia letakkan saja sekadar supaya kita ni buat kerja. Apa buat kerja? Bila kita tengok kita ni bergerak berkuasa, boleh tak lumpuh lah. Alhamdulillah, makasih Allah, dengan izin kau aku dapat bercakap, dengan izin kau dapat aku mengeluarkan idea, dengan izin kau dapat aku menolong orang, dengan izin kau dapat aku makan minum. Macam tu. Balikkan kepada Allah. Okey, kudrat. Satu lagi iradat. Sifat 7 dia ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Ni panggil sifat makni dalam sifat 20. Kalau tuan-tuan pernah belajar sifat 20, Alhamdulillah. Kalau tak pernah belajar, tuan-tuan dengar lah. Saya nak ringkaskan saja, nak rumuskan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Ini sekarang semua ada kat diri kita. Satu-satu kita baca. Tadi saya baca sifat kudrat. Semua dengan izin Allah, Allah yang menggerakkan kita, baru kita boleh bergerak. Baik yang baik, baik yang buruk. Yang buruk pun Allah gerak. Hakikat dia memang Allah gerak, tapi yang buat buruk tu dia lah salah. Dia pergi berisak dadah buat apa? Dia pergi curi hak orang buat apa? Hukum syariat berjalan atas yang zahir, bukan atas yang batin. Yang zahir nampak dia buat, hukumlah dia, tangkaplah dia, hukumlah dia, dendalah dia. Tapi hakikat dia kalau Allah tak gerak, tak izin, dia tak jadi. Itu maksudnya untung baik, untung buruk datang daripada Allah. Kita ada dua kan. La ilaha illallah ni semua Allah buat atas kita, baik buruk. Tapi hukum syariat Nabi ajar, bila kamu tengok satu kemungkaran, cegah dengan 3. Dengan kuasa, siapa ada kuasa tangkap, cegah. Tak ada dengan mulut nasihat, dengan 3 dengan hati benci. Kita ada kaedah dia sebenarnya hidup ni Tapi kita jangan sesekali tak ada pemahaman tentang tauhid. Nanti kita tak boleh jadi hamba Allah yang sebenar. Allah tak boleh campak kebesaran dalam hati kita. Sampai hari ini kita tak boleh rasa kebesaran Allah. Kita bersemayang puasa dah berpuluh tahun, tapi kebesaran Allah tak rasa. Kalau tak semayang khusyuk ni, kita tahu tak semayang khusyuk apa? Entah, aku tak tahu, tak pernah rasa. Aku semayang ada macam-macam gangguan. Dah boleh umur 40, 30 masih macam tu lagi ya? Entahlah, tak tahu. Dia tak tahu. Patutnya bila takbir tu Allah dah campak kebesaran, terasa kebesaran Allah dah. Tapi kaedah tauhid dia tak bukan mendalam, dia tak pernah dengar tentang kalimah ini. Baik tuan-tuan, kita patah balik sebab masa pun terhad. Baik, saya nak berbalik kepada sifat tadi, kudrat, iradat. Apa itu iradat? Kehendak. Yang ada pada kita, orang kata nafsu lah. Nafsu kita ni apa yang kita tak nak, apa orang ada semua kita nak. Tapi kadang-kadang apa kita nak tak dapat. Apa kita tak nak datang. Tu yang kena sabar tu. Kita nak jadi sempurna hidup ni, kadang-kadang ada je raplah. Kalau tak diri kita, isteri kita. Kalau tak isteri kita, anak kita. Ataupun kaum keluarga kita buat masalah kat kita, kita pening.
Dia kata, ya Allah, aku tak nak benda-benda ni, aku tak apa, tak berhajat, tapi kenapa kau datangkan? Allah tak uji. Kehendak, nafsu, itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang menggerakkan, kan? Besok dekat syurga tu kita boleh minta apa yang kita rasa nak, ikut selera minta, Allah bagi. Tapi kat dunia tak. Ya Allah, bagi aku duit, bagi aku kaya. Mana ada kau nak pergi kerja kan? Pergilah kerja, pergi usaha, barulah Allah bagi rezeki. Tu. Jadi iradat kita Allah letak kat kita. Supaya apa? Kita kata bila kita berkehendak ke arah kebaikan, alhamdulillah, puji Allah dulu. Ya Allah, syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana atas izinmu aku menjadi baik dan engkau yang menggerakkan aku ke arah kebaikan. Kalau engkau membolak-balik hatiku ke arah kemaksiatan, ke arah keburukan, apa yang aku boleh buat ya Allah? Alhamdulillah ya Allah, gerakkanlah hati aku, cenderungkanlah hatiku ke arah kebaikan untuk taat kepadamu. Nampak? Keinginan, nafsu, kehendak hati kita semua atas bolak-balik Allah. Kita tak ada daya upaya tuan-tuan. Kudrat irada, ilmu. Ilmu kita milik Allah. Ingat sampai mati. Kita tak ada daya upaya. Ilmu Allah ada 4. Satu, kemahiran. Allah bagi pada siapa yang tak sekolah pun, sekolah rendah pun, dia mahir. Masak satu resepi, asam pedas ke, masak lemak cili, menyaga, untung. Satu hari berapa ribu ringgit, jadi kaya. Kerana kemahiran memasak, air tangan dia jadi. Kita yang belajar pun tak boleh pandai macam dia. Buat tak sedap. Itu kemahiran milik siapa? Ilmu Allah. Yang Allah zahir kat dia. Ya Allah, alhamdulillah aku dapat rezeki kerana engkau izin atas aku masak dan engkau yang menggerakkan masakan aku ni sedap. Alhamdulillah. Itu saja yang Tuhan nak. Bersyukur. Allah bagi pengetahuan, orang yang cerdik, akal fikiran dia genius, doktor, engineer, peguam, pakar-pakar, ini semua orang cerdik ni, orang yang kelas-kelas sains dulu kat sekolah ni. Kalau kelas sastra tak usah masuk. Orang kata apa masuk kelas sains, belajar kimia, fizik, bio, pergi kau pening. Tak layak buat penapisan. Bukan nak merendahkan nak merendahkan orang sastra. Sebenarnya sastra pun lebih baik. Tapi biasa dunia sekarang ni dia pilih yang sains teknologi tu, dia kata cerdik. Biar ada. Itu pendapat dia orang. Siapa punya ni? Ilmu pengetahuan milik Allah. Allah yang letak kat otak jenius. Bukan dia lahir cerdik. Allah yang izinkan. Alhamdulillah ya Allah, kau izin aku jadi doktor. Lepas tu dengan engkau yang menggerakkan semua pemikiran aku untuk ingat nama-nama ubat, nak bekerja. Kalau orang biasa rasa takut jawatan ni, tapi dia boleh buat. Sebab izin Allah yang izinkan dia melakukan kerja, ingatan yang kuat. Siapa buat tuan-tuan? Maksudnya kemahiran, pengetahuan. Yang ketiga, ilham tuan-tuan. Ilmu ilham. Allah bagi seorang ilham yang luar biasa. Idea-idea yang bernas, penulisan yang baik, idea-idea yang tentang ke arah ketuhanan, menceritakan kebesaran Allah yang orang biasa dengar saja, idea dia bagus. Ni siapa bagi kat dia? Allah yang lalukan. Alhamdulillah ya Allah, berilah kami ilham. Saya selalu berdoa bila habis sesi ini nanti, ya Allah, berilah kami ilham agar kami menjadi orang cerdas. Lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ilham ni Allah yang bagi. Bila Allah lalu bagi ilham, Allah izinkan ilham, dan Allah menggerakkan kita berfikir ke arah ilham yang baik, hidup kita lebih hebat daripada orang biasa. Tapi ingat, jangan riak dan syirik. Sebab jangan riak dan ujub bangga kerana kita punya idea bernas. Sebab apa? Ini ilham daripada Allah. Allah yang lalukan, pinjamkan. Yang keempat, wahyu. Wahyu ni ilmu Allah tuan-tuan, yang hanya untuk Nabi dan Rasul saja. Janganlah sesiapa mendakwa dia dapat wahyu tahun 2022 ni. Pembohong, jangan percaya. Rasul Melayu lah apa yang merepet semua ni, yang sesat. Ilham, wahyu hanya untuk Nabi dan Rasul saja.
bukan untuk orang biasa. Jadi 4 ranking ilmu Allah: kemahiran, pengetahuan, ilham, wahyu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang suluh diri sendiri apa yang ada pada tuan-tuan dari segi ilmu. Kudrat, iradat, ilmu. Ya Allah, Allah selalu bagi ilham kepada saya. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah bagi kecerdikan. Ya, pada anak-anak saya semua belajar masuk universiti. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah bagi kemahiran pada anak saya yang seorang ni, walaupun dia tak pandai belajar tapi dia mahir bertukang memandu trailer lori minyak, jadi dapat cari rezeki, mahir memandu, cermat. Itu semua ilham daripada Allah, kan? Jadi kudrat ada ilmu. Hayat, sifat makni yang keempat, hayat. Hayat adalah hidup. Hidup ni milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah tarik nyawa, habis kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah ia datang, kepada Allah ia kembali. Katakan orang nak mati, tarik nyawa. Awak dah tak gerak lagi dah. Awak mata tak boleh melihat, tinggal tengah. Habislah. Dia dah mati. Habis yang selama ni bergerak, itu milik Allah. Allah ambil balik. Daripada Allah ia datang, benda-benda tu kepada Allah ia kembali. Sifat makni ni memang Allah punya. Allah letak saja atas kita. Sampai masa ajal kita, Allah ambil kembali sifat tu dengan tarik roh semua keluar sekali. Dia tak tertinggal satu pun. Tak ada orang mati tarik roh, tiba-tiba mata boleh melihat lagi. Mana ada, tak boleh lah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sama, mendengar, melihat. Mutakalimun, berkata-kata. Kudrat, iradat, kudrat, iradat, hayat, samak, bahasa, kalam. Samak, bahasa, kalam kita rangkumkan: pendengaran, penglihatan, percakapan, kemampuan bercakap, semua milik Allah. Allah yang mengizinkan kita bercakap, Allah yang mengizinkan kita melihat, Allah yang mengizinkan kita mendengar. Semua ini dengan izin Allah, dan Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tak menggerakkan kita, mengizinkan telinga untuk mendengar, pekaklah kita. Kalau Allah Ta'ala tak mengizinkan mata untuk melihat, butalah kita. Allah tak mengizinkan mulut kita untuk berkata-kata, dengan ilham dia bagi, kelu kita. Tu kadang orang kata, engkau berucap di depan khalayak, public speaking. Aku tak mau, aku tak boleh. Aku gugup, aku darah gemuruh. Bukan susah pun cakap sikit. Tak boleh. Tu orang yang tak boleh. Jangan marah dia. Sebab Allah Ta'ala tak izin atas dia. Kalau Allah izin, dia boleh bercakap. Contoh macam saya bercakap. Dia tak izin Allah. Saya tahu ni. Atas izin Allah saya bercakap. Bukan atas kemampuan saya. Allah yang mengizinkan, Allah yang menggerakkan segala percakapan ini pada tuan-tuan. Bukan saya. Jangan nampak saya lagi, tuan-tuan. Tolong jangan nampak saya yang bercakap. Ini asbab. Allah yang mengizinkan. Allah yang menggerakkan. Tuan-tuan kena nampak macam tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Milik Allah. Sebab itu ketika Nabi Adam dijadikan, sebelum roh dimasukkan, bila roh dimasukkan dengan sifat-sifat 7, sifat makni ni ada sekali masuk: kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Sebelum tu Allah tidak perintahkan malaikat dan jin sujud kepada Adam. Tak minta perintah lagi. Tengok je. Tapi bila ditiupkan roh dengan segala 7 sifat ini, maka semua manusia dan semua malaikat dan jin diperintah sujud kepada Adam, kecuali iblis. Dia tak nak. Dia kata, Adam daripada tanah, aku daripada api. Dia tengok Adam daripada tanah. Tuhan kata tu, kau tak nampak yang aku bagi aku duduk masukkan tadi tu dengan sifat 7 aku punya tu, sifat makni tu milik aku. Kamu sujud ke atas hak aku, sujud ke atas milik aku. Bukan kau sujud pada badan Adam tu. Tapi iblis ni oleh kerana dia tak ada sesat, dia jadi sesat. Jadi sekarang tuan-tuan, sifat 7 ada pada diri kita, tuan-tuan. Ni dua bercakap ni. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Tahu? Nak kait dengan kalimah la ilaha illallah tadi. Milik siapa semua? Milik Allah. Sebab itu, bila kita kuat, kita kena nafikan hak kita. Ya Allah, tak ada hak aku nak kuat, melainkan dengan izin Allah. Tu kalimah la ilaha illallah, nafi sebab tu. Menafikan hak makhluk, disebabkan hak Allah. Tak ada hak aku nak kuat. Kita bagi satu-satu. Kudrat, kuat, kuasalah. Tak ada hak aku nak kuat, melainkan dengan izin Allah, ya Allah. Tak ada hak aku nak aku nak angkat, aku nak buat kerja ni banyak ni dengan izin Allah. Dengan izin Allah.
Allah yang menggerakkan aku. Izinkan buat kerja banyak. Iradat. Ya Allah, tak ada hak aku punya kehendak. Hari ini engkau izinkan atas apa yang aku hajat, minta engkau dah makbulkan. Alhamdulillah. Makasih Allah. Bersyukurlah pada Allah tuan-tuan. Kerana Allah yang mengizinkan segala kehendak kita. Apa kita nak semua dapat. Yang tak dapat tu sabar. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jangan. Sabar. Kudrat iradat ilmu. Ya Allah, dari ini kau bagi aku banyak ilmu. Terutama ilmu tauhid. Alhamdulillah, syukur pada Allah mengizinkan aku faham apa Cikgu Hashim cakap. Allah izinkan faham. Allah yang menggerakkan fikiran kita untuk faham. Allah yang berkehendak untuk faham. Ucaplah syukur pada Allah. Kudrat iradat ilmu. Hayat. Ataupun dengan ilmu ni tuan-tuan, kita boleh menjana pendapatan. Dengan ilmu ni, idea-idea yang bernas ni, manusia boleh buat duit. Bukan salah buat duit, buat. Bagi orang yang mencari rezeki secara menulis, bagi cara orang mencari rezeki secara ilham idea teknologi, mengeluarkan idea penciptaan inovasi, dia dibayar, diberi sekian bayaran yang mahal. Tak apa, itu rezeki halal. Itu hak kita tuan-tuan, dengan izin Allah. Dah tulis di azali rezeki macam tu. Syukur. Tapi dengan kudrat, dengan idea, dengan kudrat kita boleh buat duit. Betul? Orang yang rajin bekerja dapat gaji banyak. Orang yang rajin tak malas, dia dapat pendapatan. Rajin bertani, orang tak apa, hasil menjadi. Guna kudrat. Kudrat tu milik Allah, tapi dia gunakan ke arah mencari rezeki. Alhamdulillah. Idea, kudrat iradat, kehendak yang baik, dia nasihat orang, dia buat satu yang baik lah, Allah bagi ganjaran. Ilmu, dengan ilmu yang ada dia boleh menjana pendapatan. Tak ada, tak apa. Ingat, aku punya idea dengan izin Allah, Allah yang menggerakkan, bukan dengan sendiri aku. Jadi tak adalah timbul kita rasa kita pandai, kita hebat. Tak ada, dia tak adalah, dia tak jadi dah. Hati kita dah tak ke situ dah. Kita kata ni semua izin Allah. Idea keluar benar-benar, tapi semua atas izin Allah. Allah yang menggerakkan idea tu. Alhamdulillah. Makasih Allah. Dengan orang, alah aku ni orang biasa. Contoh. Ilmu. Hayat. Hidup. Dengan izin Allah aku boleh hidup. Dengan hidup kita boleh berbakti pada mak ayah, bakti dengan masyarakat. Apa ni? Kudrat ada ilmu hayat. Sama. Mendengar, melihat. Dengan penglihatan, dengan pendengaran, orang boleh jana pendapatan. Tengok orang yang penyanyi bersuara merdu. Sekali dia menyanyi, berapa bayar lagu dia? Satu lagu RM5,000, RM3,000. Penyanyi handalan. Buat konsert penuh stadium. Nak dengar alunan suara merdu. Sanggup bayar tak apa. Kita suara sumbang, maling, menyanyi, orang baling botol lah. Tak sedap dengar. Suara kalam, orang dengar, tu semua milik Allah. Berkata-kata pun dengan izin Allah, dengan milik Allah. Dapat rezeki. Dibayar. Itu rezeki halal. Dibuat ke arah kita mencari pendapatan menggunakan segala nikmat yang Allah bagi. Fabi ay ala rabbikuma tukazziban. Nikmat aku yang mana satu kamu nak dustakan. Kamu cakap surah Ar-Rahman, Tuhan kata fabi ay ala rabbikuma tukazziban. Nikmat aku yang mana satu yang kamu nak nafikan, nak dustakan. Jangan tuan-tuan. Baik tuan-tuan, yang saya mulakan, kita balik kepada sifat 7 tadi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basalah. Jadi orang boleh menjana pendapatan dengan suara dia, tapi kena ikut syariat Islam lah. Jangan buka aurat. Itu tata cara Islam. Muhammad Rasulullah tu Nabi ajar macam mana kalau kita nak cari pendapatan. Biar yang halal, jangan yang haram. Dengan idea dia boleh menjana pendapatan. Maksudnya sekarang jadi konsultan, jadi apa, dapat dibayar. Tak kisahlah. Ceramah ni bayar. Bagi nasihat, Allah Ta'ala, orang bagi bayaran tu semua halal. Tu semua boleh. Dengan syarat kita rasa ni semua kita guna ni milik Allah ni, sedang duk guna. Lepas tu kalimah tauhid ni, la ilallah ni, dia menafikan tak ada hak ya Allah aku nak berkuasa, tak ada hak ya Allah aku nak berilmu, tak ada hak ya Allah aku nak berkehendak, tak ada hak ya Allah aku nak berilmu, tak ada hak ya Allah aku nak mendengar, melihat, berkata-kata. Semua ya Allah dengan izinmu ya Allah. Allah yang menggerakkan segala-galanya. Adakah kita jadi seorang yang riak? Tidak.
Adakah kita jadi seorang yang ujub? Tidak. Sebab semua Allah punya. Kita tahu. Ni Allah punya. Tanpa izin Allah, tak jadi. Jadi kita tak ada syirik. Tak ada riak, ujub, semangat, sombong. Tak ada. Nampak tuan-tuan? Kesan ilmu tauhid. La ilaha, tak ada hak. Aku nak boleh buat semua ni. Nak berkuasa, nak berfikir, nak bercakap, mendengar ni. Melainkan dengan izin Allah. Tak ada hak makhluk. Illa Allah, melainkan dengan izin Allah. Tak ada hak aku nak berkuasa, bercakap, mengeluarkan idea, mendengar, melihat ni, melainkan dengan izin Allah. Itulah tuan-tuan, kalimah tauhid ni tuan-tuan, dia bukan kalimah main-main. Tuan-tuan bulan kaji lah, saya bukan nak ajar tuan-tuan, berkongsi. Tuan-tuan fahamilah kalimah ni sebelum tuan-tuan mati. Rasulullah ada bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, orang yang akan mendapat syafaatku di akhirat hanyalah orang yang berkata la ilaha illallah dengan hatinya yang ikhlas. Tuan-tuan, dengan hati yang tuan-tuan, maksudnya kebesaran Allah dah masuk dalam hati. Habis tu nak mati-mati lah. Jangan main di mulut lagi, hati kosong, tak tahu, hati tak rasa kebesaran Allah, hanya duk mulut cantik lagu, orang dengar lagu terpesona kerana sedap lagu. Macam lagu ni ustaz lah, orang bukan faham pun apa dia cakap, tapi lagu tu sedap, orang khayal. Jangan. Bukan salah kita nak berlagu tu, lagulah. Itu tak ada dilarang kan. Tapi kita nak cerita bahas hati kita. Dah masuk ke kebesaran Allah melalui kalimah la ilaha illallah tu? Dan Nabi dah isbat ke? Dan Nabi hak makhluk isbat hak Allah ke? Tak buat lagi. Sekarang tuan-tuan buat. La ilaha illallah. Maksud kalimah. Erti dah la ilaha illallah bahasa Melayu, tiada Tuhan melainkan Allah bahasa Arab. Maksud dia menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Mungkin tuan-tuan tak pernah dengar hujah macam ni sebab tak ada buku tulis, tak ada orang bercakap di masjid surau kan. Tapi saya dengan izin Allah Ta'ala izin bercakap, tuan-tuan ambil lah apa yang diperkatakan. Tuan-tuan cuba menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah dengan kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bukakan mata hati tuan-tuan. Tuan-tuan akan terasa kebesaran Allah pada setiap pergerakan tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak lagi tuan-tuan yang buat, tapi tuan-tuan nampak Allah yang menggerakkan. Tuan-tuan tak nampak lagi tuan-tuan berkata-kata, mereka Allah tuan-tuan rasa Allah yang mengizinkan. Tuan-tuan tak nampak lagi tuan-tuan yang mengeluarkan idea yang baik, tuan-tuan nampak ini semua izin Allah. Allah yang menggerakkan idea-idea yang bernas. Tuan-tuan, sekarang ni kita nak kembali kepada Allah. Bukan kembali maksudnya masa hidup boleh kembali kepada Allah dah. Bukan maksudnya kena mati. Kembali ni maksudnya hati, perasaan, fikiran kita berfikir tentang kebesaran Allah setiap masa. Berfikirlah tentang kejadian aku. Cuma jangan fikir tentang zat aku. Jangan tuan-tuan. Zat Allah ni, kita tak tahu Allah dibentuk macam mana. Itu jangan. Fikir kejadian. Kejadian Allah yang saya cakap tadi dari mula sampai sekarang. Makhluk itulah. Yang sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam tu Allah letak pada kita. Supaya kita ni buat kerja. Jadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah ni apa? Pimpin lah, kata pemimpin kan. Ataupun pengganti. Pengganti bukan pengganti Allah. Pimpin diri sendiri. Khalifah ni kata pemimpin lah satu. Pengganti lah. Pimpin ke arah tauhid. Bawa diri kita dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, ayat sama masa kalam yang Allah pinjam tu, bawa ke arah mentauhidkan Allah. Tak ada hak aku, hak Allah ni. Dah buat ke belum? Tak buat lagi. Sekarang tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Jadi itu sifat nafsiyah. Tadi saya kata sifat 20 ni terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah. Nafsiyah ni sifat diri artis. Ini kita dah cerita tadi nafsiyah, salbiyah. Dan ma'ni ni tadi saya cerita panjang lepas. Ma'nawiyah ni sifat ma'ni, sifat bergantung. Dia tak boleh berdiri sendiri, dia bergantung kepada Allah. Kita nak melihat, mendengar, berkata-kata ni semua bergantung kepada Allah. Kalau Allah tak izin tak boleh. Itu nama dia bergantung. Bukan pandai-pandai boleh jadi berkuasa. Macam Allah lain. Dia Tuhan, kita kun fayakun. Jadi jadilah. Kita cakap kun fayakun, mana ada? So kita kena bergantung pada ya Allah. Bila berlaku sesuatu, alhamdulillah, terima kasih Allah izinkan aku melakukan ini, melakukan kebaikan dan sebagainya. Kalau aku terlibat buruk, ya Allah ampunkanlah dosa aku ya Allah. Aku tak jahil, tak sengaja ya Allah. Aku ampunlah dosa aku. Sama ada dosa sebelum selepas, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, jadi sifat maknawiyah adalah sifat tentang keadaan diri Allah itu sendiri.
Yang berkuasa Allah lah. Qadirun, muridun, yang berkehendak Allah saja. Alimun, yang berilmu Allah. Hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, yang berkata-kata, yang mendengar, yang melihat, mendengar, berkata-kata, semua untuk Allah. Sifat makni ni sifat yang kita kata dia letak, Allah letak atas kita, suruh kita buat kerja. Kan kerja kita buat ada siap belum? Belum, tuan-tuan. Kita duduk seronok dengan diri sendiri saja. Kadang perasan diri ni hebat, diri ni kuat, diri ni pandai, diri ni tak tahu nak cakap mah. Tuan jadi sombong, riak datang. Ego. Jangan, tuan-tuan. Dengan tauhid ini boleh membasuh diri kita agar suci, datang suci, kembali suci. Dengan tauhid, jadi kita tidak terkena dosa syirik. Siapa yang merampas hak Allah, dia syirik. Apa tu merampas hak Allah? Sifat, kudrat, ilmu, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama Allah. Ialah milik Allah tau. Allah letak kita mengaku kita punya, terlupa, tak ingat ke Allah. Anak dia semua doktor. Anak saya 6 orang jadi doktor. Macam mana encik didik nak encik? Jaga makan minum, didik, jaga tidur, jaga apa, semua. Lepas tu orang kata, baguslah encik. Dia bangga. Disiplin tu yang penting dia tahu. Mana Allah? Kenapa tak kaitkan dengan Allah? Yang bagi anak kamu jadi cerdik pandai ni ilmu milik Allah, saya kata tadi. Kemahiran, pengetahuan, di sini duduknya doktor ni. Ilham, wahyu. Ni ilmu milik Allah yang Allah letak pada anak kamu jadi doktor ni, cerdik. Allah yang buat. Tak nampak? Ini dia masalah masyarakat kita sekarang. Dia nampak diri dia buat. Syirik kan? Kita bukan dihalang untuk kaya, tuan-tuan. Kita tidak dihalang untuk jadi jutawan atau apa. Jadilah. Tapi jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu jua. Atau sifat makni yang tujuh Allah letak pada kita. Jaga elok-elok. Jangan sampai terlihat adanya diri. Tok Kenali ada ajar kita. Aku nak ajar kamu satu ilmu yang kamu jangan lupa sampai bila-bila. Apa dia? Dalam hidup kamu, jangan sampai kamu terlihat adanya diri kamu. Tak boleh tengok ada diri. Ya. Yang ada ni Allah semua. Milik Allah. Allah Ta'ala yang ni semua bergerak, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama masalah milik dia. Dia yang bergerakkan, bukan kita punya. Tu jangan sampai terlihat adanya diri. Tapi berlambak hari ni, orang duk nampak diri dia juga. Tak nafi. Kalimah tauhid tak tahu entah ke mana. Dia tak kata tak ada hak makhluk. Maka hak Allah tak ada. Dia lebih duk baca semayang apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Tuhan milik Allah tu jelah. Sampai hari ni tak faham tauhid. Jadi saya kata masa dah cukup, dah terlebih, tuan-tuan. Saya mohon ampun dan maaf jika kata-kata saya ni menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, dan kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala memberi taufik hidayah untuk kita faham apa yang berlaku sekarang pada kita tentang hak Allah dan hak kita sendiri. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Hanya Allah saja yang Maha berkuasa, yang Allah letakkan sifat makni, sifat tujuh atas kita untuk memberi kita kerja, dan dalam keadaan yang sama untuk menguji kita sejauh mana kita ingat pada Allah. Kan? Adakah aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum? Allah Ta'ala berfirman ketika dalam Al-Quran. Adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Roh semua jawab, ya bahkan. Tuhan dah tegas di alam roh. Aku ni Tuhan kamu kan? Ya. Bila datang ke dunia, lupa Tuhan. Kata kita pula. Hebat sana, hebat sini. Tak mau Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Wahai orang beriman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Tuhan kata, baliklah. Dalam keadaan engkau redha dengan segala ketentuanku, aku redha kepada kamu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang beriman, masuk dalam syurga. Surah Al-Fajr. Tuhan panggil balik kita kat dia, baliklah dalam keadaan jiwa yang tenang, bukan balik bawa syirik. Balik syirik kena hantam dengan malaikat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun dan maaf atas kata-kata saya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang dengan izin Allah. Kita doakan Allah mudahkan kita.
saya mohon ampun dan maaf atas kekasaran bahasa. Saya cakap kuat sikit untuk menegaskan ilmu. Jadi mohon kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah, surah Wal-Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.